model KPDB, Major Pendidikan Islam PPISMP Semester 2. Mari saya kenalkan satu persatu. Yang pertama, PIMK 1104, Pengantar, Ulum Quran dan Hadis. Yang kedua, BAMB 1144, Kemahiran Berbahasa Arab 2. Yang ketiga, GPPP 1092, Pengantar Pengajian Pendidikan. Yang keempat, GAPD 1032, Asas Pembelajaran Digital. Yang kelima, BAMB 1134, Kemahiran Berbahasa Arab 1. Yang keenam, PIMK 1114, Pengajian Jawi dan Khat. Dan yang ketujuh, PIMK 1124, Sirah Nabawiyah dan Tarikh Islami. Berdasarkan 7 kursus yang dibentangkan sebentar tadi, kami telah memilih 7 CLO untuk dirangkai. CLO pertama memperincikan hadis dhaif, hadis maudhu' dan kewujudan golongan anti hadis dalam masyarakat menggunakan aplikasi yang berautoriti. Yang kedua, menilai terhadap pendidikan dan perkembangan ilmu di zaman pemerintahan kerajaan Islam Umayyah, Abbasiyah dan Utsmaniyah. Yang ketiga, dapat menulis jawi mengikut kaedah penulisan qad dengan betul. Yang keempat, mengaplikasikan kemahiran mendengar dan bertutur dalam situasi dengan fasih dan lancar. Yang kelima, menghasilkan penulisan kreatif dalam bidang bahasa Arab dengan pelbagai wacana. Keenam, dapat menerangkan aspirasi dan hala tuju pendidikan serta implikasinya terhadap guru berjiwa pendidik melalui persembahan secara digital. Yang ketujuh, dapat mengaplikasi teknologi dan sumber digital untuk aktiviti pengajaran dan pembelajaran bermakna. Yang seterusnya ialah Big Idea, pemanfaatan digital ke arah kesejahteraan insan. Yang pertama, PIMK 1104. Sejauh mana pelajar dapat mempersembahkan perbentangan yang berkaitan dengan gerakan kumpulan anti hadis dengan mengemukakan sebab-sebab timbulnya kumpulan anti hadis yang dipimpin oleh berbagai puak dan kumpulan di Malaysia, antara contohnya seperti Dr. Kasim Ahmad. Bagaimana cara untuk membateras gerakan kumpulan anti hadis ini daripada mempengaruhi pemikiran masyarakat Malaysia melalui penerokaan teknologi digital hadis yang berautoriti supaya masyarakat tidak terpengaruh dengan gerakan kumpulan anti hadis ini. Yang kedua ialah PIMK 1114. Bagaimana pelajar dapat memanfaatkan tulisan jawi supaya menjadi seni digital yang kreatif dan inovatif dalam memenuhi kehidupan insan yang sejahtera. Yang ketiga, PIMK 1124. Bagaimanakah pemanfaatan digital dapat diaplikasikan semasa persembahan multimedia? Yang keempat, BAMB 1134. Apakah cara yang terbaik untuk memastikan penguasaan kemahiran bahasa Arab, khususnya kemahiran bertutur pelajar melalui penggunaan digital pada masa kini? Sejauh manakah kemahiran bahasa Arab, khususnya kemahiran bertutur, tersedia dan menjamin kesejahteraan hidup pelajar di kampus? Yang kelima, BAMB 1144. Apakah cara yang terbaik untuk memastikan penguasaan kemahiran membaca dan menulis pelajar melalui penggunaan digital pada masa kini? Sejauh manakah kemahiran bahasa Arab, khususnya kemahiran membaca dan menulis, tersedia dan menjamin kesejahteraan hidup pelajar di kampus? Yang keenam, GPPP 1092. Bagaimanakah pemantapan digital dapat merealisasikan aspirasi dan hala tuju pendidikan serta implikasinya terhadap kesejahteraan guru berjiwa pendidik? Yang ketujuh, GAPD 1032. Yang pertama, apakah konsep teknologi dan sumber digital serta peranan guru dan pelajar berkaitan pembelajaran bermakna? Yang kedua, bagaimana memanfaatkan produk digital bagi meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran? Yang ketiga, sejauh manakah teknologi digital memberi kesan dalam kesejahteraan insan?
Bagi saya, terdapat beberapa perkongsian pengalaman yang boleh saya kongsikan kepada anda semua berkenaan dengan kursus yang telah dipelajari pada semi ini. Antaranya ialah kursus GPPP 1092, yang mana kursus ini tugasannya berkait rapat dengan sistem pendidikan, iaitu aspirasi sistem pendidikan dan aspirasi murid, yang mana boleh dikaitkan dengan pedagogi pendidikan masa kini. Yang kedua ialah daripada kursus BAMB 1134, iaitu hiwar ataupun pembacaan teks bahasa Arab dan juga perbualan, yang mana rata-ratanya terdapat tulisan jawi yang terdapat di dalam pembelajaran tersebut. Jadi perkara ini merupakan satu koherensi maupun koheren yang mana saya berkait rapat di antara satu sama lain. Yang terakhir ialah tentulah kursus GAPD 1092, yang mana kursus ini silibusnya melibatkan teknologi pendidikan dan memberikan pendedahan yang lebih meluas terhadap pelajar. Sangat berkait rapat dengan kursus PIMK 1114, iaitu berkenaan dengan penulisan jawi secara digital. Saya akan berkongsi pula pengalaman saya dalam mempelajari kesemua kursus dan saya dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan seharian. Contohnya, apabila saya mempelajari kursus PIMK 1144, saya dapat mengetahui cara menulis tulisan jawi dan khat dengan betul, hasil daripada bengkel khat dan juga kemudahan teknologi yang ada seperti aplikasi Ana Mukhtarif Al-Khat. Seterusnya, saya dapat meningkatkan kemahiran teknologi seperti penggunaan TikTok. TikTok bukan sahaja digunakan untuk hiburan para remaja semata-mata, malah ia boleh digunakan sebagai medium pembelajaran kita pada hari ini. Dan akhir sekali, apabila saya mempelajari PIMK 1144 ini, saya dapat mengetahui tulisan jawi ini sebenarnya berasal daripada huruf Arab. Seterusnya, bagi kursus BAMB 1134 dan PAMB 1144, saya berjaya menyiapkan kerja kursus saya yang dikehendaki menulis cerita pendek dalam bahasa Arab. Dalam proses menyiapkan kerja kursus ini, saya telah melayari dan menerokai sendiri ilmu-ilmu bahasa Arab dan mencari idea untuk menyiapkan cerita pendek ini. Seterusnya, saya dapat meningkatkan kemahiran bertutur dalam bahasa Arab. Dan akhir sekali, saya dapat mengetahui sistem tulisan Arab adalah sama seperti tulisan jawi, iaitu ditulis daripada kanan ke kiri. Seterusnya, apabila saya mempelajari kursus GAPD 1092, saya dapat meningkatkan lagi kemahiran menggunakan teknologi seperti menggunakan Google Sites dan mengedit video. Jadi sekaligus ia membantu saya menyiapkan tutorial dan kerja khusus GAPD ini dan kerja khusus yang lain. Perkara terakhir yang akan dibicarakan ialah berkenaan dengan kesimpulan menerusi penerapan model kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna. Di sini dapat disimpulkan bahawa pembelajaran ataupun pentaksiran di dalam kursus PIMK 1114 iaitu jawi dan khat telah menerapkan 3 teras ataupun 3 konsep yang utama di dalam KPPB ini, iaitu konsep 6C, konsep 3R dan konsep 3E yang terdiri daripada pemikiran kritis, pemikiran kreatif, kolaborasi, komunikasi, perwatakan, kewarganegaraan untuk konsep 6C. Manakala bagi konsep 3R dan 3E ialah rigor, perhubungan, relevan, keterlibatan, penambahbaikan serta perkembangan. Saya akan membawakan 2 contoh kepada anda berkenaan dengan konsep 6C, iaitu pemikiran kritis dan juga pemikiran kreatif. Pemikiran kritis ini berlaku apabila kami sebagai pelajar mula meneroka pemikiran untuk menilai idea-idea yang diterima secara rasional serta membuat pertimbangan mengenai idea tersebut melalui penggunaan alasan-alasan yang wajar. Jadi macam mana perkara ini boleh berlaku? Apabila pensyarah telah memberikan satu galakan terhadap pelajar itu untuk berfikir, untuk terus berfikir di dalam proses pembelajaran. Yang itu adalah satu pemikiran kritis yang boleh terhasil apabila guru memberi galakan kepada murid untuk kita membahas idea tersebut supaya kami ini dapat memberikan pelbagai pandangan serta menambah pengetahuan. Yang kedua ialah pemikiran kreatif. Pemikiran kreatif ini ia berlaku apabila melibatkan penghasilan sesuatu perkara yang baru, yang berguna dan juga berkualiti. Elemen ini sebenarnya satu elemen yang sangat penting untuk diterapkan dalam diri murid. Sebagai contohnya, penghasilan produk dalam tugasan
KOD dapat memastikan kami ini sebagai pelajar dapat menyediakan sebuah produk yang baharu yang mana lebih kreatif kami laksanakan mengikut daya kreativiti yang ada pada diri kami. Manakala dari segi rigor pula, saya ambil daripada konsep 3R, iaitu pensyarah dapat memberikan panduan yang mana panduan itu sangat pentinglah untuk murid-murid ini memahami tugasan yang diberikan. Seterusnya, pelajar akan mengaplikasikan contohnya aplikasi daripada YouTube. Jadi apabila pensyarah memberikan tugasan berkenaan dengan jawi, jadi pelajar boleh melakukan research di laman web digital yang ada pada masa kini. Seterusnya akan terjadilah asimilasi, iaitu melalui sumber digital ini pelajar dapat mencari jenis tugasan yang dia kehendaki. Contohnya sebagai tulisan jawi lah. Dan yang terakhir ialah pelajar dapat menghasilkan video atau karya penulisan yang kreatif dan juga unik, yang itu dapat dikategorikan sebagai adaptasi. Manakala contoh bagi 3E pula ialah saya bawakan berkenaan dengan engagement ataupun keterlibatan. Menurut Dr. Liz Karen-Kopp 2017, ia mengatakan bahawa keterlibatan ini adalah mengambil kira bagaimana alatan teknologi membantu belajar untuk fokus pada matlamat pembelajaran. Jadi betullah di dalam tugasan PMK 1114, kami perlu melaksanakan tulisan jawi secara digital ataupun penghasilan produk. Jadi perkara ini sebenarnya dapat memastikan pelajar ini dapat bersosial secara aktif di dalam kelas menggunakan alatan teknologi bagi menjalani tugasan yang telah diberikan.